Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Apa khabar semua? Sihat? Diharapkan semua sihat, sihat sejahtera. Hendaknya di samping keluarga. Seperti biasa, pesanan saya, jaga kesihatan, jaga diri di musim-musim wabak COVID-19 yang banyak ini, yang sedang meningkat ini. Stay at home, jangan keluar jika tidak perlu. Okey, hari ini kita masuk ke tajuk yang baru untuk pendidikan kesihatan kita, iaitu tiada nyamuk, tiada penyakit. Okey. Semua kenal nyamuk kan? Okey, semua kenal nyamuk. Tak, semua tahu nyamuk itu suka gigit manusia. So, okey, kita agak rimas bila digigit nyamuk. Okey, nyamuk kadang-kadang sampai tak boleh nak tidur malam. Okey, mengganggu, dan sebenarnya nyamuk membawa banyak penyakit. Okay. Nyamuk adalah satu ejen, panggil ejen lah yang membawa penyakit kepada manusia. Okay. Oleh itu kita kena berhati-hati dengan nyamuk. Okay. Jangan ada yang nampak nyamuk, biarkan. Kalau boleh pasang, kita bersiap sedia. Okay. Dengan pelbagai jenis ubat-ubatan. Ada yang ubat yang cegah nyamuk sekarang ni, macam krim. Okay. Sebelum tidur sapukat atau pasang ubat nyamuk sebelum tidur. Okay. Right. Apa yang dikatakan dengan tiada nyamuk, tiada penyakit? Okay, saya terangkan. Okay, apakah ni? Ini ialah nyamuk. Semua orang kenal. Okay, ini ialah gambar nyamuk. Okay, nyamuk ini dipanggil nyamuk Aedes. Okay, nyamuk Aedes dia membawa demam denggi. Alright. Nyamuk Aedes senang kita nak kenal. Okay, senang. Kenapa? Nyamuk Aedes dia ada belang-belang di kaki dan badannya. Okey. Okey, dia macam kuda belang. Hitam dan putih. Belang hitam dan putih di kakinya. Alright. Dan dia mengikut apa yang saya tahu, yang saya baca, nyamuk Aedes dia agak aktif ketika pukul 6 petang sehingga pukul 8 malam. Itu waktu dia aktif. Waktu 6 petang sehingga nak masuk maghrib tu. Okay, senja nak masuk maghrib sehingga pukul 8 malam. Itu waktu dia aktif. Okay, oleh itu, elakkan berada di kawasan-kawasan yang aktif Aedes ataupun yang banyak nyamuk ketika ketika waktu pukul 6 sehingga pukul 8. Elakkan. Okay. Kalau ada tepuk-tepuk lah. Jadi, kenapa kita nak elakkan digigit nyamuk Aedes? Okay. Saya rasa ramai yang pernah nampak nyamuk ni. Bila kita tepuk nyamuk yang kena gigit, kita tepuk nyamuk. Okey. Kena tengok nyamuk tu, ada belang-belang. Itu ialah nyamuk Aedes. Okey, berhati-hati sebab nyamuk Aedes membawa demam denggi. Okey, apa itu demam denggi? Okay, ini ialah gejala dan tanda-tanda demam denggi. Yang pertama, cirit-berit dan sakit perut. Okey, sakit perut dan cirit-berit. Alright. Tiba kita sakit perut, kita tengah kita tak makan apa-apa, kita salah makan, kita tak rasa kita makan benda-benda yang boleh memudaratkan, tiba-tiba kita sakit perut. Kita sakit berit. Lepas tu kita pada muntah-muntah. Okay, kita muntah-muntah, rasa mual-mual. Okay, dan ini yang paling yang ketara, kita rasa demam dan sakit kepala. Kita sakit demam dan sakit kepala yang teramat sangat. Okay, dan tiba-tiba sakit sendi dan otot. Tahu sendi? Sendi, lutut kita sakit, siku sakit, kaki kita sakit, tangan kita sakit, badan kita sakit. Dan juga terdapat ruam merah di kulit. Kita tengok kaki kita. Selalunya demam denggi ni kita dapat tahu daripada bintik-bintik merah yang timbul di tangan dan kaki. Okey, bila tengok kaki kita, kita tengok tangan kita ada bintik-bintik, kemungkinan kita telah dijangkiti demam denggi. Jadi bila kita ada rasa demam, ada tanda-tanda seperti ini, terutamanya demam lah, dan juga ruam merah ni, cepat-cepat ke klinik. Okey. Masa ni lebih-lebih lagi waktu-waktu kita di dalam keadaan yang wabak penyakit banyak ni, bila demam, saya galakkan cepat-cepat kita ke klinik, buat pemeriksaan supaya tiada sakit yang kritikal atau sakit yang berbahaya. Okey, cepat-cepat klinik bila ada tanda-tanda demam dan tanda-tanda yang lain. Alright, itu ialah untuk nyamuk Aedes dan juga demam denggi. Okay, ini pula ialah nyamuk tiro.
Okey, beza nyamuk tiruk dengan nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes kakinya dan juga badannya ada belang-belang hitam dan putih. Tetapi nyamuk tiruk tak ada. Bentuk dia tiruk sikit, nampak? Bentuk dia macam menunduk sikit. Kalau kita lihat kita tengok nyamuk Aedes nyamuk Aedes ni dia tak tiruk sangat tau. Bentuk dia macam kecil, comel-comel sikit je. Kaki dia tak panjang, pendek sikit dia. Dan dia punya saiz lebih kecil. Okey. Tapi kalau nyamuk tiruk dia punya condong lebih ke dalam dan dia kakinya lebih panjang. Nampak kaki dia lebih panjang. Dan warnanya warna-warna coklat macam ni lah. Okey. Dan jenis saiz lebih besar sikit. Panjang dia ini badan dia lebih panjang. Okey, nyamuk tiruk pula dia membawa demam malaria. Okey, apa itu demam malaria? Nanti saya terangkan. Okey. Okey. Right, untuk demam malaria ni, ini gejala dan tanda-tandanya. Okey. Demam. Okey, bila kita demam, automatik kita sakit. Okey. Demam, menggigil dan berpeluh, macam juga demam denggi tadi. Kita demam. Okey, sakit kepala macam demam denggi. Kita ada muntah-muntah dan loya. Okey. Cuma bila kita ada demam malaria ni, dia tambahannya kekuningan. Okey, macam mana kita nak cek kuning? Bukan kulit kita kuning, bukan tiba-tiba kita jadi kuning, tak ada. Kita boleh lihat pada mata kita. Okey, mata kita tiba ada macam kekuning-kuning. Lepas tu kita ada keletihan, tiba-tiba seletih, rasa macam kita tak buat apa-apa, kita tak buat kerja berat, kita tidak berlari, tak bersukan, tiba kita rasa asal-asal saya letih sangat hari ni. Sebab tak kena. Okey, lepas tu ada mata kita kekuningan, demam, gigil peluh, cepat-cepat ke klinik. Kerana itu adalah antara tanda-tanda atau gejala dan tanda-tanda demam denggi. Kena berhati-hati. Okey, ingat saya pesan, bila demam, buat masa sekarang ni dalam kita keadaan suasana yang wabak penyakit tengah banyak, bila kita demam, cepat-cepat ke klinik, buat pemeriksaan rapi supaya tiada penyakit-penyakit yang berbahaya berjangkit dalam badan kita. Okey, bila kita tahu demam denggi ni, nyamuk Aedes membawa demam denggi. Okay, dia datang, dia cucuk, dia gigit kita, kita gigit kita, dia sebarkan kuman denggi tu pada kita. Untuk malaria pula, malaria adalah penyakit disebabkan oleh parasit. Okey, dalam badan nyamuk ni, dia dalam perut dia ni ada parasit tau. Untuk penyakit demam tiruk ni, nyamuk tiruk ni, dalam badan dia ada parasit. Okey, dan bila nyamuk ni gigit, dia akan menyebarkan parasit ni, simptom penyakit ni melalui gigitan dia. Okey, malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit yang menjangkit melalui gigitan nyamuk tiruk. Nyamuk ni gigit je, parasit yang ada dalam badan dia ni akan sel-sel ni mendalih dalam badan dia yang ada parasit ni akan keluar, dia masuk dalam badan kita. Itu yang jadinya demam malaria. Okey. Alright. Macam mana demam denggi dan demam malaria ni merebak? Okey, kita tengok demam denggi dulu. Okey, nyamuk Aedes betina membawa virus denggi. Okey, sekadar pengetahuan am. Okey, nyamuk yang gigit kita selalu ni ialah nyamuk betina. Okey, nyamuk betina yang gigit kita, yang selalu kita nampak mengayau berterbangan ni ialah nyamuk betina. Kenapa? Nyamuk jantan, saya baca daripada Discovery Channel semua. Nyamuk jantan cuma makan minum jus buah, ataupun dia pergi ke buah-buah, dia ambil manisan buah saja. Itu nyamuk jantan. Nyamuk betina ni dia akan datang ke manusia untuk gigit dan ambil darah manusia. Kenapa? Nyamuk betina perlukan darah manusia untuk bertelur. Okey, bila nyamuk Aedes betina ni, dia pergi dia terbang, dia bawa virus denggi, dia terbang, dia pergi dekat pesakit denggi, dia gigit. Dia terbang, dia pergi kat badan manusia, dia gigit. Nyamuk bila dia gigit, dia menyebarkan kuman Aedes melalui gigitan kepada orang sihat dan menjangkitinya. Nyamuk betina ni dia terbang, dia pergi dekat manusia, dia gigit. Bila dia gigit tu, selalunya gigit orang sihat lah. Dia ambil darah, dia perlukan darah orang sihat ni untuk bertelur. Dia gigit orang yang sihat ni, jadi dia menyebarkan sekali virus Aedes. Okay. Untuk demam malaria pula, tengok nyamuk betina.
Masih lagi nyamuk betina. Sebab tu saya cakap tadi, nyamuk betina dia memerlukan darah manusia untuk bertelur. Nyamuk jantan dia cuma menghisap badu-badu atau manis-manis buah saja. Buah-buahan, awak tahu kan nyamuk ada pergi kat buah-buah tu, itu nyamuk jantan. Nyamuk betina digigit manusia. Okay, nyamuk betina dia membawa virus malaria. Sebab apa? Nyamuk betina dia perlukan darah manusia untuk bertelur. Okay, nyamuk tiruk menggigit penyakit demam malaria. Okay, nyamuk betina dia membawa parasit malaria. Dia pergi kat manusia, dia gigit. Masa dia gigit inilah dia merebakkan, dia gigit dia merebakkan parasit malaria ni kepada badan manusia yang sihat dan menjangkiti. Kedua-dua cara sebenarnya, antara cara dengan nyamuk Aedes dan nyamuk tiruk ni, dua-dua cara yang sama. Dia tak ada cara yang beza. Cuma bezanya ialah nyamuk Aedes membawa denggi, nyamuk tiruk membawa malaria. Okey, dua demam yang berbeza tapi caranya sama. Nyamuk yang berbeza. Alright? Okey. Cara mencegah. Ini yang penting. Okey. Pernah nampak tak ni nombor satu ni pengabut. Kita selalu tengok bila orang datang dia tembak dia fogging, panggil fogging lah. Okey, dia tembak asap. Sebenarnya bukan dia tembak asap tu, dia tembak saja. Dia hendak membunuh nyamuk pertama, kedua nak membunuh jentik-jentik yang ada dalam air. Okey, dan pengabut ni agak bahaya sebab dia racun. Jangan orang pengabut ni awak duduk tengah-tengah, sedapnya bau dia. Sebenarnya bau tu sebenarnya racun. Jangan, nasihat saya bila pengabut ni awak pakai mask. Tutup, jangan bagi asap pengabut ni masuk dalam hidung awak. Itu salah satu racun yang boleh masuk dalam badan awak. Tetapi ini antara cara yang biasa dibuat. Bila masa yang pengabut ni, bila sesuatu tempat tu ada kes denggi atau kes malaria, orang kaki tangan Jabatan Kesihatan ni dia akan datang, dia akan tembak sehingga selesai. Okey, yang kedua, tanam bekas yang menakung air. Apakah bekas yang menakung air? Seperti tayar, botol, okey, mangkuk-mangkuk atau benda-benda yang boleh menakung air. Okay, kalau kita nak bakar, kita akan menyebabkan pencemaran. Lebih baik kita tanam, gali lubang, tanam bekas-bekas yang menakung air. Ataupun kalau katakan macam kat rumah awak sekarang ni, mak awak ada basuh bunga yang tak digunakan, terbalikkan dia supaya tidak menakung air. Kalau ada baldi dekat luar rumah, takungkan dia, okey, supaya tidak terlangkupkan dia supaya tidak takung air. Okey, ni tutup bekas. Yang ketiga, tutup bekas yang mengandungi air. Jika awak tak ada air dekat rumah, contoh macam kita nak macam mak ayah awak tak ada air untuk persediaan, katakan tiba-tiba tak ada air, jadi bekas air tu perlu ditutup supaya apa? Nyamuk tidak bertelur. Sebab nyamuk bertelur dalam air. Okey, tutup bekas yang mengandungi air. Jangan biarkan terdedah sebab nyamuk akan membiak bertelur dalam air. Okay. Bekas-bekas yang ada air, contohnya macam pasu bunga. Okay, mak awak buat hiasan, beli bunga masukkan dalam pasu. Ataupun kalau siapa nak tengok alas kaki almari yang ada tapung air supaya semut tak naik tu kan, tu pun kena bersihkan. Kalau rumah awak ada kolah air, bersihkan kolah air tu dalam masa seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk mengelakkan nyamuk bertelur. Lagi baik sekirap mungkinlah seminggu sekali. Okey, selalu bersihkan bekas takungan air. Dan yang terakhir ialah tutup tong sampah. Tong sampah dekat rumah kita kenalah selalu tutup sebab tong sampah yang ada sekarang macam ni bentuk ni kan, bentuk plastik ni kan, dia menakung air di dalam. Kadang-kadang kita tak perasan, takkan kita nak tinjau dalam air dalam sampah busuk kan. Jadi kita kena pastikan tong sampah ini sentiasa bertutup supaya kalau ada hujan ke, air embun ke apa ke masuk, tidak menakung air di bawah dan nyamuk tidak bertelur. Bila ada buang sampah, pastikan ikat dengan betul. Okey. Ni bila kita sampah kita terjaga dengan betul, kita akan mengelak banyak penyakit, bukan sahaja nyamuk tetapi lalat dan juga yang lain. Alright. Okey. Untuk minggu ini, tugasan minggu ini saya nak kita cipta poster. Asyik kalau BI asyik nak melukis, menulis kan, kita nak melukis pula. Saya nak awak lukis satu poster, cipta satu poster
tentang pencegahan demam denggi atau malaria. Pilih satu je, saya tak nak dua-dua, saya nak satu je. Kalau awak nak pilih denggi, nak pilih demam malaria, pilih demam malaria. Okey, poster berkaitan dengan pencegahan. Contohnya awak buat satu poster, lukis satu poster, ada gambar orang gotong royong ke apa ke. Sila jaga kebersihan kawasan kita untuk mencegah denggi. Contohnya, cerita satu poster mudah, tak payah besar-besar, kertas A4 pun cukup, tak perlu kertas lukisan. Saya perlukan kertas A4 atau kertas yang biasa pun, kertas buku awak pun tak apa. So, lukis yang cantik, warnakan dan ambil gambar, snap gambar dan masukkan ke dalam Google Classroom kita. Okay, untuk saya tengok poster yang awak cipta. Alright. Okay, sekian saja untuk minggu ini. Okay, jaga diri baik-baik. Ingat, bila anda rasa anda demam, kalau awak rasa kurang sihat, cepat-cepat klinik. Sebab kita di zaman di waktu sekarang ini, waktu penyakit tengah banyak, kita perlu jaga diri maksimum yang boleh. Selalu jaga kesihatan, jangan keluar rumah jika tidak perlu, stay at home. Semoga kita dapat bertemu lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa hantar poster anda pada saya supaya saya dapat lihat kreativiti awak mencipta poster. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bye.